Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Media Yassin berkenaan dengan isu Nick Erin, yang mana saya melihat kenyataan itu di laman media sosial yang dikeluarkan oleh Tan Sri Media Yassin sebagai kenyataan media yang berbunyi saya berduka cita di atas keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang mengisytiharkan 16 seksyen dan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan tidak sah. Saya mempercayai majoriti umat Islam di negara ini juga berduka cita dengan keputusan ini. Dengan keputusan ini, perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, kalwat, sumbang mahram, dan minum arak tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Saya percaya jika ada pihak yang mencabar kedudukan undang-undang Islam di negeri-negeri lain, undang-undang tersebut juga akan diisytiharkan tidak sah berdasarkan presiden yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Nick Erin hari ini. Saya menghormati kuasa mahkamah untuk mentafsirkan undang-undang pada masa yang sama dalam sesebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan doktrin penguasa pengasingan kuasa. Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat dan meminda undang-undang. Sehubungan itu, saya menggesa kerajaan supaya segera melakukan pindaan yang sesuai pada peruntukan tertentu dalam perlembagaan persekutuan untuk memastikan kedudukan undang-undang Islam sentiasa terjamin dan hak umat Islam di negara ini untuk dinaungi oleh undang-undang syariah dalam kehidupan mereka sentiasa terpelihara. Ini adalah daripada Tan Sri Datuk Haji Mahidin bin Muhammad Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional. Saya melihat dalam isu ini yang mana apabila Tan Sri Media Yassin menyatakan bahawa ramai orang umat Islam di negara ini yang berduka cita. Yang berduka cita ni saya nak beritahu dekat Tan Sri Media Yassin hanya walaon yang tak faham tentang perundangan. Kenapa perkara ini terjadi? Rakyat di luar sana, saya lihat di media-media sosial, terutamanya anak muda, mereka memahami dalam apa yang berlaku berkenaan dengan isu yang membabitkan 16 seksyen enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan ini yang tidak sah. Kerana apa yang mereka buat bertindih serta berbeza. Kalau kita lihat hukuman-hukuman itu berbeza dengan apa yang berlaku. Sekiranya yang orang yang Muslim akan mendapat impak begini, dan yang non Muslim akan mendapat impak yang begini kerana melibatkan jenayah syariah. Apa yang saya lihat dalam kenyataan Muhyiddin ini bahawa majoriti umat Islam di negara ini juga berduka cita. Saya rasa itulah yang seulas tadi, hanya walaon dan Muhyiddin serta Perikatan Nasional yang memainkan isu ini sebagai politik ataupun senjata politik untuk mereka persoalkan kerajaan orang lain tetapi dia sendiri gagal. Saya melihat pula dia kata perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam, yang mana dia kata menawarkan perkhidmatan maksiat, kalwat dan sumbang mahram ni tidak menjadi satu kesalahan. Ini saya rasa yang ditentang 16 ini adalah tidak terlibat dalam isu ini, kerana kita tahu di persekutuan enactment ini juga telah pun ada, dan yang mana yang kita lihat bertindih dan terbatal dan tidak menjejaskan. Kalau Muhyiddin rasa bahawa di Kelantan perbuatan hukum yang melibatkan sumbang mahram, minum arak, berkawat, maksiat, ini yang Muhyiddin sebut. Cuba Muhyiddin pergi test buat dekat Kelantan, kita tengok dia sangkut tak sangkut dengan pendakwaan, dia sangkut tak sangkut dengan orang kata sebagai satu kesalahan. Dia cubalah. Jadi Muhyiddin jangan berbohong. Dia kata dia tidak mencabar kedudukan undang-undang Islam, yang mana di sini kita lihat juga bahawa dia kata undang-undang di negeri lain, kerana saya nak beritahu dekat Muhyiddin, negeri lain mempunyai kebijakan. Apa dia kebijakan? Negeri lain mempunyai barisan mereka yang telah pun menang dalam PRN, iaitu Pilihan Raya Negeri, dilantik sebagai adun oleh rakyat, itu dari kalangan orang yang bijak-bijak. Apa yang berlaku di Kelantan itu, adun Kelantan ini daripada kalangan orang PAS, semuanya lopong, semuanya bangang, tak tahu buat kerja. Jadi mereka tak faham dan mereka suka-suka hati nak meminda, suka hati membuat undang-undang buatan manusia yang akhirnya dia tidak merujuk kepada keseluruhannya. Ini yang menjadi bertindih dan sebagainya dan tidak boleh diguna pakai. Jadi ini perkara yang paling mudah pun Muhyiddin tak faham. Bagaimana Muhyiddin ini nak jadi Perdana Menteri? Kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku ini bukan di zaman kerajaan yang ada hari ini. Saya baca kenyataan Muhyiddin.
Yang mana di sini dia kata, saya menghormati kuasa mahkamah untuk mentafsir undang-undang. Pada masa yang sama, dalam sebuah negara demokrasi berparlimen mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat dan meminda undang-undang. Waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi kerajaan, menjadi Perdana Menteri, perkara ini juga telah pun ada. Bukan sebelum Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sebelum Muhyiddin jadi kerajaan. Kes ini lanjutan daripada Kerajaan Perikatan Nasional itu. Dan akhirnya yang kita lihat hari ini, apabila kita menjadi kerajaan, perkara ini keluar adalah hasil daripada waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia tidak buat pengasingan kuasa. Dia tidak menggunakan kuasa parlimen untuk meminda undang-undang. Yang Muhyiddin sibuk adalah menjaga kedudukan dia agar jangan jatuh daripada menjadi Perdana Menteri. Dan saya lihat di sini, seolah-olah dia kata pula, sehubungan dengan itu, saya menggesa kerajaan supaya segera melakukan pindaan yang sesuai. Waktu Muhyiddin, Menteri Agama daripada PAS, Menteri Agama daripada PAS yang sebelum itu kempen menyatakan bahawa dalam waktu 5 hari dia boleh selesaikan segala masalah. Tapi dalam 33 bulan mereka jadi kerajaan, dia makan gaji buta. Timbalan Menteri Agama adalah daripada Kelantan juga, Pun Bangang. Menteri Undang-Undang juga daripada PAS itu sendiri, Taqiyuddin Hasan. Mana Muhyiddin punya cerita ni? Jadi hari ini baru dia nak mencerita tentang hak pengasingan kuasa, parlimen mempunyai kuasa. Waktu kamu berkuasa, kamu buatlah. Muhyiddin cakap banyak. Kita tengok isu ya, isu minum arak. Kita ingat tak waktu cerita tentang arak timah? Apa kesudahannya? Macam tu juga. Isu judi. Judi makin dinaikkan. Isu apa lagi? Banyak isunya. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin tak payah nak kata lah. Waktu mereka jadi kerajaan, semua benda-benda ni dihalalkan. Waktu dia tak jadi kerajaan, Muhyiddin cuba menjadi seorang Islam yang dialah tongkat kepada agama yang ada dalam negara ni. Jika macam ni Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, macam mana Muhyiddin nak menyantuni wilayah Sabah dan Sarawak? Sebab itu, dia tidak pernah pun nak mengiktirafkan Sabah dan Sarawak ini. Waktu dia jadi Perdana Menteri, dia sibuk dengan menjaga geng-geng PAS ini. Bukan dia sibuk nak menjaga keseluruhan negara ini. Muhyiddin ni, dia layak jadi Perdana Menteri yang lepas adalah hasil tebuk atap itu, yang mana bukan rakyat setuju pun. Jika betul rakyat di luar sana merasa bimbang dan risau, saya rasa bukan 500 yang berkumpul dekat depan tu mahkamah. Saya rasa ratusan juta, ratusan ribu, bukan ratusan juta yang akan berhimpun dekat sana. Ini tidak 500 je, itu pun orang suruhan lah. So dia kata di sini, sehubungan itu saya menggesa kerajaan supaya segera melakukan pindaan yang sesuai pada peruntukan tertentu dalam perlembagaan persekutuan dan memastikan kedudukan undang-undang Islam sentiasa terjamin dan hak umat Islam di negara ini untuk dinaungi oleh undang-undang syariah dalam kehidupan mereka sentiasa terpelihara. Muhyiddin tak payah cakap banyak lah. Noktah dia cerita ini, ketua agama Islam itu adalah yang di-Pertuan Agong. Bagi negeri adalah sultan. Bagi negeri yang tidak mempunyai sultan adalah TYT. So noktahnya di situ. Jangan Muhyiddin pandai-pandai nak mereka-reka cerita yang konon-kononnya ahli-ahli politik yang ada hari ini menaungi perkara ini. Kita boleh menggubalkan perkara-perkara ini pun. Ada sultan, ada yang Pertuan Agong yang akan meneliti sebagai panelis ataupun kita panggil pengurusinya. So itu ulasan saya dengan isu yang Muhyiddin ulas ini. Pada saya Muhyiddin ini biawak hidup, pembohong paling besar. Sekian, terima kasih.